Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Isnin 9 November bersama saya, Bumawin. Sarawak mendapat manfaat lebih daripada 4.5 bilion ringgit peruntukan pembangunan infrastruktur yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 kerana ada peruntukan lain yang dicadangkan untuk disalurkan ke negeri ini di bawah belanjawan tersebut. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata bukan sahaja peruntukan untuk pembangunan infrastruktur negeri disalurkan, malah peruntukan untuk sektor lain juga dapat dinikmati di Sarawak. Infrastruktur dan juga banyak peruntukan-peruntukan yang lain yang harus kita halusi diberi di bawah beberapa kementerian. Umpamanya Kementerian Koperasi di bawah Datuk Wan Junaidi telah memperuntukkan untuk memperluaskan bank, mobile banking di kawasan-kawasan luar bandar. Yang satu lagi ialah insentif untuk diberi kepada mereka yang terjejas oleh COVID-19. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Kuching mengenai Belanjawan Sarawak yang akan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri hari ini. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Menteri Keuangan Negeri berkata ia masih lagi mengutamakan pembangunan dan kawasan luar bandar. Sementara itu, 5 undang-undang akan dibentang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, mesyuarat kedua bagi penggal kelima yang bermula hari ini. Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar memaklumkan selepas mesyuarat pra-Majlis Sempena Persidangan Dun di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumiputera PBB Petra Jaya Kuching. Jelas beliau, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng merangkap Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi bakal membentangkan bacaan pertama dan kedua Rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2020 yang juga merupakan Belanjawan Sarawak 2021 hari ini, manakala bacaan ketiga akan dibentang pada hari terakhir iaitu 13 November. 4 lagi rang undang-undang yang akan dibentangkan ialah melibatkan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan, pihak berkuasa tempatan, pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak dan juga langkah sementara dalam mengurangkan impak pandemik COVID-19. Datuk Amar Muhammad Asfia turut menambah pihaknya telah menerima sebanyak 342 soalan bagi persidangan kali ini dan sebanyak 294 akan dijawab secara lisan, manakala 48 soalan lagi dijawab secara bertulis. Pergerakan keluar masuk merentas daerah tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran, manakala hanya 3 orang sahaja dibenarkan untuk keluar dari rumah bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan atau keperluan asas, perubatan dan lain-lain keperluan. Itu antara prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Daerah Kuching yang diumumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam. SOP berkenaan berkuat kuasa pukul 12.30 malam tadi sehingga 11.59 malam pada 22 November ini. Menurut JPBN, semua aktiviti keagamaan di rumah ibadat tidak dibenarkan. Pergerakan yang perlu melalui daerah Kuching ke daerah lain adalah dibenarkan dan perlu mendapatkan kebenaran daripada Balai Polis Berhampiran sebelum membuat perjalanan. Sementara itu, operasi pasar tani adalah antara 6 pagi hingga 12 tengah hari, manakala pasar malam adalah antara 4 petang hingga 10 malam. Aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal dan dijalankan tidak melebihi 10 orang seperti berjalan, jogging dan berbasikal dilakukan di kawasan terbuka adalah dibenarkan. JPBN juga memaklumkan aktiviti di kelab malam, taman tema, karaoke, indoor playground dan panggung wayang tidak dibenarkan. Juga tidak dibenarkan adalah aktiviti pelancongan ke luar kawasan PKPB dan ke dalam kawasan PKPB. JPBN menegaskan pihak Polis Diraja Malaysia PDRM bertanggungjawab melaksanakan kawalan ke atas kawasan tempat jangkitan dengan bantuan beberapa agensi lain termasuk Angkatan Tentera Malaysia. Majlis Islam Sarawak MIS memutuskan beberapa perkara bagi semua masjid dan surau di daerah Kuching selaras dengan perkembangan semasa wabak COVID-19 dan keputusan Kerajaan Negeri untuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB.
MIS dalam satu kenyataan memberitahu antara perkara tersebut ialah semua aktiviti pengimarahan seperti ceramah, kuliah dan kelas hendaklah ditangguh sepanjang tempoh PKPB. Selain itu, jumlah jemaah dibenarkan hadir bagi solat Jumaat dan solat 5 waktu hendaklah tidak melebihi 40 orang, tidak termasuk Imam 1, Imam 2, Imam 3, Bilal dan Marbot. Bagi Masjid Jami' Negeri Sarawak, had bilangan jemaah dibenarkan bagi solat Jumaat dan solat 5 waktu hendaklah tidak melebihi 100 orang. Arahan tersebut berkuat kuasa mulai hari ini sehingga PKPB berakhir. Setiap individu harus mempunyai ketegasan dan kesedaran yang tinggi dalam kawalan kendiri dengan mempraktikkan kebiasaan baru bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang berkata, CAPP iaitu cegah, amal, patuh dan pantau perlu diamalkan dalam usaha mengekang penularan COVID-19 dalam sesebuah komuniti. Jelasnya selagi wujud ancaman wabak COVID-19, inisiatif Kita Jaga Kita harus diteruskan dan menganggap diri sebagai petugas barisan hadapan yang harus patuh kepada prosedur operasi standard SOP sedia ada. Beliau berucap dalam program sepakat di komuniti pembudayaan norma baharu, putuskan rantaian COVID-19, anjuran Jabatan Penerangan di Miri. Adami juga meminta kerjasama ketua-ketua jabatan, pemimpin masyarakat, ketua-ketua kaum, ketua-ketua agama dan pemimpin NGOs supaya mengingatkan komuniti mereka agar mematuhi SOP dan peringatan mengenai wabak COVID-19. Seseorang pemimpin yang dipilih dalam kalangan masyarakat dan penduduk kampung sahaja harus mempunyai kredibiliti seorang pemimpin, malah perlu menjadikan ajaran agama sebagai pegangan dan rujukannya. Sekiranya ini dilakukan, kepimpinan seorang ketua kaum atau ketua masyarakat di sesebuah kawasan penempatan lebih disenangi, malah menepati keperluan semua pihak. Bahawa kita sebagai pemimpin ini tadi melakukan tugas itu sesuai dengan anutan kita, kepercayaan kita. Kalau saya mengaku saya seorang percaya kepada Tuhan, tetapi bila saya memimpin, saya masih ada dendam, tidak mencerminkan bahawa Yesus itu hidup dalam diri saya. Menteri Muda Utiliti, Bekalan Elektrik Luar Bandar, Datuk Liwan Lagang yang juga adun belaga berkata demikian pada majlis penyerahan pelantikan Ketua-Ketua Kaum Kawasan Data Kakus di Rumah Amit Jalong, Data Kakus, Tatau. Seramai 9 orang Ketua Kaum lantikan baharu diluluskan Kerajaan Negeri menerusi Pejabat Daerah Tatau. Ini menjadikan jumlah keseluruhan Ketua Kaum di penempatan Kenyah Badeng Data Kakus ialah seramai 13 orang. Saya rasa teruja, sangat menerima saya punya sijil daripada YB kita di Jelewa Lagang. Saya sangat bersyukur kerana ini di luar jangkaan dalam pikiran saya tidak sangka ini ada. Tetapi saya bersyukur kerana pentadbiran daerah ambil berat untuk kami supaya kami dapat mengatur anak biak dalam rumah dalam keseluruhannya dalam Data Kakus. Saya berdiri macam ini karena sokongan daripada anak buah saya yang melantikkan saya sebagai tuan rumah. Tapi oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada mereka, lebih-lebih kepada pegawai daerah, pengulu, SAO dan yang utama sekali kepada Yang Berhormat Datuk Dewan Lagang. Pada pilihan raya negeri 2016, setelah persempadanan semula dilakukan, kawasan penempatan Data Kakus telah diletakkan di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Belaga daripada Dun Kakus. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu sentiasa peka dengan kepentingan keselamatan komuniti maritim khususnya di perairan Bintulu. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Bintulu, Effendi Mohamed Fadil, dalam satu kenyataan memberitahu ini termasuk mengadakan program kesedaran keselamatan di laut pada setiap bulan melalui sesi dialog atau taklimat keselamatan di laut.
Jelasnya selain itu pemeriksaan rutin secara rawak ke atas vesel-vesel turut dilakukan dengan mematuhi norma baharu mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi membendung penularan wabak COVID-19. Beliau ditemui pada kempen kesedaran keselamatan di laut preventif SAR di sekitar perairan Bintulu. Effendi meminta komuniti maritim supaya mengutamakan keselamatan terutamanya ketika keadaan laut yang bergelora dan cuaca yang tidak menentu ketika fasa peralihan angin monsun barat daya. Pada kempen itu, Maritim Malaysia Zon Bintulu menyumbang jaket keselamatan serta mengedar pelekat nombor talian kecemasan Maritim Malaysia serta pelitup separuh muka kepada komuniti maritim. Jabatan Alam Sekitar Sarawak dengan kerjasama Petronas buat julung kalinya mengadakan kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik bersempena Hari Alam Sekitar peringkat negeri. Kempen tersebut diadakan antara lain bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kesan buruk bahan buangan dalam kategori e-waste kepada alam sekitar. Timbalan Residen Bahagian Bintulu Husaini Hakim berkata, kempen tersebut amat baik dalam mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap bahan buangan e-waste. Jelasnya Bintulu sebagai sebuah bandar industri yang berkembang maju, banyak kilang-kilang mempunyai bahan buangan masing-masing. Beliau yakin pengusaha kilang berkenaan mempunyai prosedur operasi standard SOP dalam melupuskan bahan buangan perindustrian dengan dipantau ketat oleh Jabatan Alam Sekitar. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jangan lupa saksikan program Bicara Naratif bersama Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengenai Belanjawan Negeri 2021 yang akan disiarkan secara langsung bermula pukul 9 malam ini di TV1. Dengan itu, saya Bumawen, salam hormat.